salam sejahtera bagi semua hadirin pada hari ini. Alhamdulillah, saya suka melihat ramai peserta yang telah join kita pada hari ini dan mungkin kita boleh nantikan kawan-kawan yang akan masuk lagi from time to time lah. Okay. First and foremost, Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam Ramadan, salam penulisan untuk rakan-rakan sekalian. Okey. Sebelum saya bermula dengan tajuk pembentangan yang telah diamanahkan kepada saya nak melihat di ruangan chat box masing-masing. Adakah semua orang boleh menulis di ruangan chat box lokasi daripada mana kawan-kawan akses seminar pada hari ini? Boleh tak tuliskan dekat ruangan chat box? Kerana saya ingin tahu, adakah kita berada di Alor Kedah, di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu Sabah? Can you help me to write into the chat box because I want to know where you are from? Okay, daripada mana semuanya? Boleh ke? Boleh tak kepada everyone ataupun daripada Besut Terengganu? Okay, ada lagi? Selain daripada Besut, ada lagi? Boleh tulis tak? Sebab mungkin situasi macam saya tadi, saya pun tak boleh tulis kepada everyone. Melaka, okay. Salawati daripada Kuala Lumpur. Waalaikumsalam Salawati. Waalaikumsalam Fariduddin. Fatanah daripada Kuantan, Pahang. Okay. Kita ada daripada Terengganu, Melaka, KL, Pahang. Ada lagi daripada tempat lain? Kita ada seramai pada hari ini, kita ada seramai 30 orang yang telah sertai kita. Okay. Ada lagi selain daripada itu? Okay, mungkin mesej ni dihantar kepada host. Tapi tak apa, saya yakin kita berada bertebaran di muka bumi ini untuk menyertai seminar selama 1 bulan, okay, sepanjang Ramadan ini. Dan kebetulan topik pada hari ini telah diamanahkan kepada saya untuk kajian kualitatif dan analisis data dengan FTCI. Kawan-kawan, kalau saya boleh reflect sedikit ya, sekiranya bukan berada dekat dalam pandemik, dalam era pandemik ini, kalau kita nak menyertai sebarang bengkel, sebarang program, sebarang seminar contoh pada hari ini, kita kena travel. Okay, travel dan berada di satu tempat, spending time, spending money, spending effort. Tapi hikmah dalam musibah seperti mana yang kita hadapi ni, ya, walaupun musibah pandemik itu masih berlaku, pernah naik turun dan sebagainya, sekarang mungkin turun kemudian naik pula dan sebagainya, tapi kita berada di luar kawalan kita tak boleh nak buat apa. Tapi sekiranya berada dalam kawalan kita, iaitu keinginan untuk kita masing-masing menimba ilmu sepanjang tempoh ini, okay, untuk mengikuti seminar, okay. Alhamdulillah, akhirnya kita boleh berjumpa secara virtual, secara maya di dalam bilik meeting Webex sepanjang Ramadan ini, okay, untuk sama-sama mempelajari. Okay. Oleh itu, sila kekal selamat, okay, stay safe and be happy, okay, kerana kita boleh twist musibah tadi untuk menjadi hikmah. Dan saya suka untuk melihat pelbagai lokasi kawan-kawan kita boleh hadir pada hari ini. Okay. Mungkin saya boleh bermula sikit untuk nak memulakanlah. Okay. Tajuk yang diamanahkan ialah kajian kualitatif. Ramai ke di kalangan peserta pada hari ini yang menjalankan kajian kualitatif? Dan saya juga akan menyentuh pengenalan kualitatif dan kemudian saya akan pergi kepada memperkenalkan strategi untuk menganalisis data dengan FTCI 9, iaitu versi terkini
untuk perisian LTCI. Okay. Sebelum saya bermula, mungkin saya belum perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Dr. Adi Munirah Muhammad. Boleh semua panggil, kalau student panggil Madam Ani kan, kalau kawan-kawan boleh panggil Ani. Daripada UUM, saya daripada Pusat Pengajian Undang-Undang UUM. Jadi kalau saya menyampaikan seminar pada hari ini dalam bahasa Inggeris, if I speak in English, nobody will know where I come from. But the moment I speak in bahasa Malaysia, semua orang akan tahu saya mai daripada mana. Okay, sebabnya itu ialah satu susah sikit saya nak twist, kerana bahasa ibunda berada di utara ni, saya orang Perlis, duduk kat Kedah, kerja kat Kedah, tapi saya akan cuba untuk menjadikan penggunaan bahasa baku sepenuhnya. Namun sekiranya ada terkeluar sedikit dari landasan, mungkin boleh bertanya soalan di ruangan chat box contohnya. Saya membangunkan dua website yang saya kadang-kadang saya akan put in info lah dalam tu. Pertama ialah kajiankualitatif.com, dijemput kawan-kawan untuk melihat ke kajiankualitatif.com, dan juga lagi satu website kalau yang kajian kualitatif ni lebih umum kajian kualitatif, manakala yang bahagian yang kedua ialah atlascimalaysia.com, ialah untuk fokus kepada analisis data menggunakan ATLASCI 9. Okay, jadi dua laman web ini ialah dibangunkan oleh saya dan tim saya. Okay, ada semua soalan sebelum saya start? Okay, alright. Jadi sedikit saya nak menceritakanlah. Okay. Saya adalah graduan lokal daripada Universiti Teknologi Mara Malaysia Shah Alam di Fakulti Undang-Undang UiTM. Sebelum saya masuk kepada cerita-cerita yang nak dikongsikan lebih kepada pengalaman saya sendiri, mungkin saya boleh nak bagi background, iaitu pengalaman mendewasakan dan mematangkan fikiran. Tidaklah katakan saya dah dewasa atau telah matang fikiran, tapi saya ambil je daripada lagu Spring tahun 2003. Mungkin saya nak boleh minta pihak Rustia untuk mutekan semua audien boleh? Okay, alright. Mute all. Okay. Bukan kita tak nak dengar suara, tapi sebab kita nak maksimiskan perkongsian ni lah. Alright. Seterusnya, siapakah saya? Saya menjalankan pengalaman penyelidikan master kerja khusus, iaitu by coursework. Kalau coursework bermaksud saya masuk kelas, attend lectures, buat presentation, dan hantar assignment, sit for final exam. Okay? Habis. Kemudian next semester buat benda yang sama. Habis. 2 semester sahaja untuk saya nak mendapatkan master saya, Master in Comparative Law from Islamic University Malaysia. Kemudian disebabkan saya tidak mempunyai pengalaman menjalankan kajian, undergrad pun tak ada project paper, master pun tak ada project paper, simply paling panjang saya buat ialah assignment lah, tugasan dalam 50 muka surat macam tu kan. Kemudian saya praktis sebagai peguam, kemudian decide untuk join UUM. UUM sponsor untuk pergi buat PhD undang-undang di UiTM Shah Alam. Okay. Di UiTM Shah Alam saya telah menjalankan penyelidikan PhD undang-undang di bawah seliaan penyelia utama saya, iaitu Prof. Madya Dr. Zaitun Hamid, yang pakai baju kulit hijau ni dekat sebelah kanan saya ni. Walaupun saya adalah seorang yang tidak ada background kan, beliau telah berjaya untuk nak tunjuk jalan. Salah satu pertunjukan jalan yang telah beliau berikan kepada saya ialah untuk nak belajar mengenai ATLASCI ni. Sebab dia kata, Ani, you have to do something. Okay, dari situ maka saya pun okeylah, pergilah belajar. Dan bila belajar, saya mendapati dia banyak membantu saya perisian software itu. Itulah yang saya nak kongsikan pada hari ini. Bagaimana dalam 10 tahun lalu, 11 tahun lah saya belajar pada tahun 2010 kan, 11 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, pertama kali saya mendengar pasal ATLASCI, ia telah mengubah kehidupan saya, dan itu juga yang saya expect nak share dengan kawan-kawan semua, bagaimana ATLASCI ini telah mengubah kehidupan saya sendiri. Okay?
Kajian saya menggunakan metodologi kualitatif sepenuhnya, yang menggunakan bentuk kajian ataupun desain kajian, iaitu kajian kes. Kajian kes saya melibatkan multiple embedded case study design yang melibatkan 5 mahkamah. Dekat 5 mahkamah ni, saya telah membual 18 orang peserta menggunakan instrumen temu bual secara berstruktur. Okay. Itulah yang saya nak kongsikan lagi sekali. Okay. Apa pengalaman yang saya telah lalui dengan harapan ini boleh memberi inspirasi kepada kawan-kawan semua. Alright. Bagi bahagian pertama pembentangan saya iaitu mengenai kajian kualitatif, saya tidak expect untuk nak go through very detail to define qualitative research contohnya. Okay, dekat sini, walaupun ini bukan statement saya, ini datang daripada Creswell dalam textbook beliau tahun 2002 yang telah mendefinekan qualitative research dalam satu perenggan yang panjang. Tapi perenggan yang panjang ni kita telah pecah-pecahkan menjadi 6 komponen. Sebenarnya 6 komponen seperti mana yang dilihat dekat dalam slide ini ialah stages of the qualitative research. Peringkat-peringkat kajian kualitatif di mana contohnya kalau kita tengok nombor 1, explore the central phenomena. Kita mestilah memilih satu topik yang khusus, yang spesifik. Topik untuk kajian kualitatif dia tidak membesar ke arah kanan. Membesar ke arah kanan ni bermaksud banyak ke arah kanan. Tapi sebenarnya dia satu sahaja dah cukup. Ya. Tapi dia adalah mendalam. Ya. Kita tidak touch the surface of any subject matter out there. But we pick one subject matter and then we dig and investigate deeply. Kita pergi very detail lah. Okay. We ask the participants. Now, dekat sini dia kata, is it inquiry approach in which the inquirer, so maksudnya penyelidik itu sendiri yang menjadi seorang yang proaktif. Okay, proaktif. Beliaulah yang memilih tajuk. Beliaulah yang pergi untuk bertanyakan soalan-soalan yang broad and general questions. Okay. Bertanya soalan-soalan yang terbuka dengan harapan untuk mendapatkan detailed views of the participants in the forms of images. Okay, contoh, soalan yang broad atau general questions. Okay, broad and general questions ialah di mana broad and general questions ialah di mana kita tak tanya soalan-soalan yang tertutup. We always ask open-ended questions. We don't ask close-ended questions. Seperti bagaimana pengalaman kamu, apa pendapat kamu, kenapakah ini berlaku. So kita tanya untuk soalan yang terbuka. Kita tak tanya, awak suka atau tidak? Benda ini berlaku sebab ABC kan? Kita tak tanya soalan tertutup macam tu. Kita tanya soalan yang terbuka. Kenapa? Sebab we want to get the detailed views of the participants in the form of images. Okay? Contoh, kalau kita tanya soalan, awak suka atau tidak cerita ini? Okay? Tapi, so dia responden akan menjawab, ya saya suka atau tidak saya tak suka. Okay? Tapi kalau kita tanya soalan seperti, apa perasaan awak mengenai cerita ini? Saya sangat berinspirasi lah tengok cerita ni. Saya sangat excited tengok cerita ni. Saya juga sangat happy dengan ending cerita ni. Contohnya lah, saya rasa cerita ni boleh diberikan penambahbaikan. So nampak tak? The diversity of information that we can collect sekiranya kita bertanyakan soalan-soalan yang terbuka. Okay? So we can get detailed views of the participants and then we analyze and code the details. Jadi analisis dan coding untuk kajian kualitatif saya akan tunjukkan lebih fokus dalam later slides. Okay? Tapi sekarang dengan jawapan-jawapan yang diberikan mengenai perasaan tadi tu, kita nak go through balik. Kita nak analisis jawapan-jawapan yang telah diberikan supaya kita boleh berikan label-label ataupun tema-tema yang tertentu. Dalam kita memberikan pembahagian tersebut, kita akan membuat interpretasi sendiri. Kita interpret based on personal reflections and past research. Dia bergantung kepada pengalaman saya sendiri, berkaitan pengalaman kajian yang saya pernah lakukan, yang mana akan mengikut personal bias. Jadi saya tak nak go through very detail kepada tiap-tiap satu komponen ini kerana saya mempercayai kawan-kawan hadirin pada hari ini
tahu serba sedikit berkaitan dengan qualitative research, apa yang membezakan qualitative research dan quantitative research sebagai contoh. Okay, so bagaimana nak berangka kajian kualitatif? Kita mulakan dulu dengan tajuk. Okay? Tajuk permasalahan, kan tajuk. Okay? Kadang-kadang orang akan cakap, you don't come with topic first. You go with problem first. Okay? Pada saya, problem dan tajuk akan berjalan pada waktu yang sama. Okay? Iaitu kita mengenal pasti apa masalah yang kita nak investigate, baru kita akan dapat tajuk. Tapi kita juga fikirkan tajuk, kita tengok apakah masalah yang dihadapi. Okay? So, dia akan bersekali diikuti dengan, okay, kita dah tahu, okay, problem. So, what is it? Apa yang sebenarnya saya nak capai, apa yang saya nak kaji, maka kita akan ikuti dengan persoalan kajian dan juga objektif kajian. Okay? Dalam kajian kualitatif seterusnya, dia ada satu yang different daripada kajian kuantitatif, di mana kita perlu menentukan apakah design untuk kajian kita tadi. Apakah design itu ada diterangkan dalam slide berikutnya. Okay, so lepas kita dah tentukan design, then you will know apakah kaedah pengumpulan data. Okay. Boleh tak kita tentukan kaedah pengumpulan data tapi skip bahagian design? Boleh tak kita pergi dekat nombor 4 ni, tentukan kaedah pengumpulan data tanpa mempunyai sebarang design? Jawapannya boleh. Tapi dia ada tersebut but here. Tujuan kita memilih design ialah untuk memberikan panduan untuk kumpulan data, untuk analisis data dan untuk penyediaan laporan. Sekiranya kita tidak mempunyai design seperti kita tidak punya lampu sulung, dia tak tahu apa benda nak cari dia sebenarnya. Apa benda yang kita nak collect, bagaimana nak collect, bagaimana nak buat analisis, bagaimana nak masukkan dalam laporan kerana kita tidak ada design. Saya sentiasa mencadangkan pelajar saya, peserta banking saya untuk memilih design yang sewajarnya untuk nak menjalankan kajian kualitatif masing-masing. Ini juga berfungsi sebagai penyelamat kita ketika kita nak mempertahankan tesis kita nanti, di mana kalau ada soalan metodologikal sebagai contoh, kenapa awak memilih company A, kenapa tak pilih company B sebagai contoh, kita dah ada design tertentu. Saya menjalankan kajian kes terhadap company A, of course saya akan pilih company A sebagai contoh dia kan. So design sangat penting untuk kita nak dapatkan kumpulan data, analisis data dan juga untuk penyediaan laporan. Okey, inilah design yang saya maksudkan tadi. Design kajian untuk sebuah kajian kualitatif ada banyak. 5 ni ialah yang utama. Yang utama iaitu dia boleh jadi kajian naratif ataupun narrative research, phenomenological research atau kajian fenomenologi, kajian ethnographic iaitu ethnographic study, kajian case study, grounded theory aku saya tak sure, saya memang akan pakai grounded theory juga, okay? Yang mana tiap-tiap satu design ni dia akan ada kaedah-kaedah tertentu bagaimana untuk collect data, apa fokusnya yang kita boleh pilih. Saya buat kajian naratif kerana 1, 2, 3, 4. Saya buat kajian fenomenologi kerana, okay? Sebagai contoh, jom kita tengok dekat jadual yang telah disediakan ini, yang mana saya nak switch off aircon kerana sebentar. Tiba-tiba sesemua. Okey. Tiap-tiap satu design kajian seperti mana yang kita boleh lihat dekat skrin ini, okay, dia bermula dengan apakah dimension sesebuah kajian, sesebuah design, okay, mengikut naratif, fenomenologi, grounded theory, ethnography dan juga case study. Sebagai contoh, kajian saya membuat autobiografi Perdana Menteri yang lalu, sebagai contoh kan. So you can choose narrative. Narrative yang pertama dekat atas ni.
Okay, naratif. Sekiranya kita nak mengeksplor sesuatu proses pembuatan kaca, sebagai contoh, kita boleh pilih naratif. Saya ingin memahami essence atau experience sesuatu fenomena. Kita ada satu fenomena, kemudian kita nak memahami elemen-elemen ataupun struktur-struktur di dalam sesebuah fenomena tersebut, maka kita boleh fenomenologi. Sebagai contoh, tajuk untuk naratif ni process and procedure of finding missing planes. Okay? Apakah proses dan prosedur untuk mencari kapal terbang yang hilang? Sebagai contoh yang kedua, fenomenologi. Kita ada satu fenomena, tapi kita ada elemen-elemen tertentu. Sebagai contoh, saya nak mengkaji masalah sosial di kalangan remaja. Apakah faktor masalah sosial? Apakah trend masalah sosial? Apakah masalah sosial? Masalah yang menyebabkan berlaku? Dan apakah kesan masalah sosial? Okay? Elemen 1, 2, 3, 4. Tiap-tiap satu ni akan ada anak-anak lagi. Apakah faktor yang pertama tadi? Faktor A, faktor B, faktor C. So apabila dia ada macam branching out untuk nak memahami elemen-elemen sesuatu fenomena, dia akan bersesuaian untuk kita menggunakan fenomenologi. Grounded theory, kita ada data terbuka dan kita tidak boleh nak imagine apakah model atau pendapatan yang kita dapat. So kita melihat kepada data tersebut supaya kita lebih memahami sesuatu framework ataupun sesuatu teori. Okay, so that's why dalam grounded theory, dapatan dia adalah dalam bentuk teori or theoretical model. Manakala untuk fenomenologi, kaedah dia ialah untuk kita lebih mendescribekan elemen-elemen tersebut. Faktor A, faktor B, faktor C. Kesan A, kesan B, kesan C sebagai contoh. Naratif, penceritaan mengenai sesuatu topik yang kita telah pilih tadi. Ethnographic, on the other hand, ialah describing and interpreting a cultural or social group, di mana kita nak lebih memahami sesuatu kumpulan sosial ataupun daripada segi peradaban, okay? Dan dia tak semestinya pergi kepada kampung-kampung asli yang mana kita tahu, oh, etnografi ni mesti orang asli. Tak semestinya. Selalunya macam tu, tapi tidak semestinya. Kadang-kadang kita boleh terlibat dengan pelajar-pelajar saya yang biasanya menjalankan etnografi ialah di kalangan mereka daripada bidang bahasa, mereka daripada bidang pendidikan, yang mana mereka perlu go through 14 weeks of study in a semester, duduk dalam kelas, tengok interaksi di antara pelajar dan murid, sebagai contoh sahaja. Etnografi yang mana melibatkan pemerhatian dan sebagainya lah, kaedah analisis dan juga description of the cultural behavior. Kajian kes ialah apabila kita memilih unit analisis itu ialah satu ataupun banyak, tapi kita memilih sesuatu kes untuk kita kaji dengan mendalam. Alright? So, kajian kes. Penceritaan dia lebih kepada in-depth study of a case or cases. Tak bawah ni. Kenapa saya kata design kajian ini sangat penting? Sebab design kajian akan menentukan bagaimana kita membuatkan kumpulan data, bagaimana kita membuat analisis, dan bagaimana kita membuat penceritaan dekat dalam laporan kita tadi. Okay, semua orang boleh follow? Okay. Alright. Bayangkan sekiranya kita tidak mempunyai design. Okay, kalau kita tidak mempunyai design, kita akan susah untuk menjustifikasikan sebarang pemilihan sampel kita, sebarang pemilihan instrumen yang kita gunakan, sebarang kaedah untuk penceritaan sebagai contoh. Okay? So, that's why I always encourage the choice for research design, which has to be mentioned in your research methodology chapter, okay, methodological chapter, dan juga dia akan reflect dekat dalam penulisan dapatan. Okay? Kalaulah topik fokus data collection data accuracy, kita cerita dalam bab method, narrative form ni dia akan appear dekat dalam bab. Okay? So,
kita pun pergilah collect data. Dia lah contohnya. Kita pun pergilah collect data, iaitu dengan kaedah interview, tengok dokumen, observation, additional artifacts, archival records, okay, physical artifacts, okay. Lepas kita tu, kita pun balik. Data dah ada ni. Apa yang kita nak buat sebenarnya? Tengok pelbagai kaedah untuk nak buat analisis kan. Tapi sebenarnya, analisis ni is very straightforward. Okay. Proses memahami data, okay. Data analysis is the process of making sense of the data. Saya ada gambar, saya ada PDF artikel, saya ada audio untuk berbual, saya ada video observation, saya ada textual document sebagai contoh. Okay. So, daripada situ, bagaimana saya nak memahami data tersebut? Proses memahami data ini kita panggil dia sebagai analisis data. So that's why topik yang diamanahkan kepada saya pada hari ini ialah kajian kualitatif, iaitu basic lah saya ceritakan kajian kualitatif tadi. Kemudian juga saya ceritakan mengenai proses analisis data. Okay, the second stage ialah analisis data. So apakah itu analisis data? Kita nak mengubah data asal kita, okay, kalau kita tengok dekat belah kiri ni, data asal, kita nak ubahkan data ini menjadi laporan kajian, laporan dapatan, iaitu interpreted text. Teks interpretatif. Apakah itu data asal? Inilah yang saya cakap tadi, text, audio, visual, images, video, PDF documents, textual documents, yeah. Yang mana itu baru data kan. Mungkin saya ada sebanyak 20 orang yang saya temu bual. Jadi saya ada temu bual transkrip temu bual tersebut sebagai contoh. Apa dia nak buat dengan ni? What do I do with this actually? Apa yang saya nak buat dengan dia? Saya kena go through tiap-tiap satu data ini, tiap-tiap satu data set ni berdasarkan topik kajian yang saya nak, sebagai contoh. Dan sehingga akhirnya saya akan masukkan dekat dalam laporan kajian. Throughout the process, what is it that you have to do? You have to describe, you have to interpret, dan juga you have to analyze, we have to understand our data. Kerana prosesnya ialah making sense of the data. Ada sebarang soalan so far? Kalau tak ada sebarang soalan, saya nak teruskan. Sekejap saya tengok ke ruangan chat box. Ada satu soalan. Adakah literature review dikonsider sebagai kualitatif? Kalau kita ikutkan stages of the research, you conceptualize the research, you do literature review, you go for data collection, you come back the data for analysis. Yeah? Literature review ialah satu proses sebelum kita venture into that data collection. Sebelum kita venture into taking action lah. We have to do a substantial amount of reading for our literature review process before we even embark on data collection and data analysis. Okay, so isu sama ada LR itu ialah kualitatif atau tidak, dia tidak timbul kerana stages yang berlainan. Akan tetapi, saya suka menyamakan literature sebagai salah satu data yang berbentuk kualitatif. Kenapa? Sebab data kualitatif ialah textual, PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF sebagai contoh. Jadi, sekiranya kita ada jurnal artikel, itu ialah data berbentuk kualitatif, akan tetapi it's not the type which you can claim for methodological aspect ialah qualitative research. Okay? Contohnya saya nak buat review artikel aja, okay? Sebagai contohnya, saya nak tengok literature saja untuk nak menulis laporan ini, okay? Dia tidak dianggap sebagai qualitative research, dia dianggap sebagai review research, review artikel ataupun review research. Okay? Namun mungkin kalau saya boleh anggarkan soalan ini datang daripada sahabat kita, ialah kerana saya mengajar dua bengkel dengan MPWS pengajar kita pada hari ini, iaitu satu ialah bengkel qualitative analysis with Atlas TI, yang mana saya mengajarkan bagaimana untuk nak menganalisis data kualitatif menggunakan perisian Atlas TI. Saya akan mengajarkan bagaimana untuk nak mapkan questions,
research questions, with your interview questions, with your coding system, so that you can copy this or replicate this coding system into your findings chapter. Okay, itu yang apa yang saya fokuskan, iaitu baru nak pergi collect data kuali atau sedang collect data kuali atau baru sahaja mengcollect data kuali, okay, maka sesuai pergi kepada bengkel ini, kerana saya akan guide lah bagaimana dengan menggunakan data sendiri. Yeah? I will not be providing my sample data because I want you to use your own sample data on the topic which is close to your heart. Okay, iaitu ialah bengkel pertama. Bagi kedua ialah saya juga mengajarkan bagaimana menggunakan FTCI untuk literature review. Ya, bagaimana untuk nak menghasilkan literature review menggunakan FTCI. Saya dia tidaklah begitu detail seperti qualitative analysis with FTCI, tapi pendekatan bagaimana kita nak go through literature review, how to structure the literature review so that the structure of the chapter 2 literature review will coincide with the coding system, will also coincide with what is it from the data sections, literature sections that you want to put into the literature review chapter lah. Okay. Oleh itu, saya mengasingkan dua bengkel ini kerana different stages of the study. Untuk bengkel pertama tadi, iaitu qualitative analysis, dia memfokuskan kepada penyelidik kualitatif sahaja. Manakala untuk literature review using FTCID, bengkel ini kita bukan sahaja kepada kualitatif tetapi juga kuantitatif, kerana kawan-kawan yang menjalankan kajian kuantitatif sekalipun masih tidak boleh lari daripada menghasilkan literature review. Okay. Kerana literature review ni is common, semua orang kena buat. Ya? Semua orang yang terjebak dalam penyelidikan kena buat literature review, regardless if you're doing quantitative research or quantitative research or mixed qualitative research. Okay. Having said that, maka saya pun membuat keputusan dengan tim LPWS supaya bengkel-bengkel ini kita boleh fokus kepada pihak yang lebih memerlukan lah. Kita tak buat satu bengkel FTCI, tidak. Okay. Kita buat bengkel FTCI pun boleh, tapi dia terlalu random. Okay. So what we did is we divided based on the needs of the participants, okay, supaya kita boleh fokus untuk memenuhi niat asal lah. Niat asal, kita tak nak belajar software sebenarnya. Siapa nak mengajar software kan? Saya tak nak mengajar software. Saya nak mengajar bagaimana untuk mencapai impian kita untuk menghasilkan literature review. Kebetulan software ni bantu, so why not? Sama juga, saya nak mengajar bagaimana untuk analisis data. Bagaimana? Dengan kebetulan ada software yang boleh bantu, so why not? Saya mengajar software tersebut. Okay. Harap menjawab persoalan daripada sahabat kita tadi. Alright, seterusnya. Okay. Apabila saya kata saya nak mengajar bagaimana untuk mapping, mapping daripada persoalan kajian kepada tumbuh buah, kepada coding system. Okay. So, kalaulah saya boleh berikan satu shall I say this? Sebelum saya tunjukkan gambar tadi, mungkin saya tersalah share sebelum ni, iaitu kalaulah daripada data asal kita nak convert dia jadi dapatan setelah kita interpret, ya. Kalau saya boleh minta kawan-kawan sekalian untuk membayangkan di hadapan kita ada 4 sampel data, okay? 4 sampel data, dan sampel data ini kita 4 dokumen seperti ini, okay? Kita nak pecah-pecahkan data ini kepada komponen yang lebih kecil lah. Okay. So what is it that we are looking at? We have 4 sample data and we want to map it. Okay. Apa yang kita nak cari sebenarnya? Kita tengok kepada, nampak tak dia ada line kecil kan, kena biru kat situ. Okay. Dekat dokumen nombor 1, kita highlight kerana ada satu perenggan ini yang bercakap mengenai
definisi. Sama juga. Kalau dekat sini pun ada definisi. Okay? And then kita pakai highlighter color lain untuk nak menunjukkan ini adalah poin-poin yang berlainan. So as you can see, kita boleh dapat poin-poin berwarna biru, poin-poin berwarna merah, berwarna hijau dan juga berwarna kuning dekat bawah ini, supaya ini akan menunjukkan kepada kita uh, different key themes in our study. Sekiranya kita dah ada data kualitatif, maka kita akan mapkan dengan research questions dan objektif. Color biru ialah persoalan kajian pertama. Color merah ialah persoalan kajian kedua. Color hijau ialah persoalan kajian yang ketiga dan color kuning ialah persoalan kajian yang keempat. Okay, sebagai contoh. So, kita pecah-pecahkan macam tu. So, what does it mean? Okay, apa yang maksudnya kita memecah-pecahkan data tu? Data tu mungkin 1 atau 4 atau 10 atau 20. It means the same thing if that data set has all the important points that we want. Sama juga konsepnya dengan literature review. Kita download artikel kan. What do? You read. Kita baca artikel tersebut. Bila kita baca, kita tengok, oh ada poin-poin penting lah dekat dalam data ni. Okay, so data itulah yang akan membantu kita untuk nak buat literature review nanti. Kerana kita ambil poin-poin penting daripada literature tersebut. Okay. Okay. So, sebagai contoh, saya nak minta kawan-kawan semua melihat kepada rajah yang saya kongsikan dekat depan ini. Okay. Rajah ini ialah gambar binatang dekat dalam hutan. Saya ingin memberikan masa 1 minit kepada kawan-kawan untuk melihat apa sebenarnya yang kawan-kawan nampak dekat dalam gambar ini. Okay? 1 minit. Sila ambil masa untuk tengok apa benda yang dekat dalam gambar ini. Dah? Okey. Saya berikan masa 1 minit untuk kawan-kawan type di ruangan chat box. Apa yang kawan-kawan nampak sebenarnya? Okay, minta tolong typekan di ruangan chat box. Can you summarize what is it that you see in this sample data? Boleh tak? Tulis di ruangan chat box kerana saya nak melihat adakah semua orang boleh agak apa yang ada kat dalam gambar ni sebenarnya. 1 minit. Ada yang nak volunteer untuk type di ruangan chat box tak? What is it that you see in this image? Okay, kita ada input pertama, send privately kepada saya.
Okay. Ada lagi? Tak apa, tak boleh type to everyone. You can click my name and then type kepada saya. Saya pun tak pasti kenapa. Kerana selalunya kita ada option untuk everyone kan. Tapi hari ni tak ada option untuk everyone. It's okay. You can type directly to me. Ada lagi tak? Menurut sahabat kita Nur Hayati, dia mengatakan gambar ini menunjukkan haiwan air, darat dan udara. Okay, so ada haiwan air, haiwan darat, haiwan udara. Okay, mencari makanan, hubungan yang baik kerana semua nampak harmoni. Okay, peaceful jungle, flora dan fauna. Okay, habitat semula jadi haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Tidak boleh saya to everyone. Kat sini secara keseluruhannya saya boleh membahagikan 3 kumpulan jenis binatang dalam gambar binatang air, darat dan udara. All animals are together. Okay, all animals are together. Walaupun nampak macam haiwan pemangsa macam singa, lagi tak dia macam garang sangat muka ni. Ada juga burung-burung yang mungkin nampak macam ganas sepatutnya tapi mereka sedang berbahagia. Tiger pun ada. Tiger kan haiwan pemangsa berbanding dengan haiwan-haiwan mangsa seperti zebra, tergiling, seperti tupai, rusa sebagai contoh. Okay. Alright. Saya suka apabila kawan-kawan menulis di ruangan chat box untuk nak menunjukkan what is it that we see. It is very much shaped on what we already know. Okay, dalam minda kita ni, otak kita dia dah proses supaya kita melihat data dan kita interpret based on what we know, apa yang kita tahu. Okay? Dan daripada data itu juga, sebenarnya orang lain tengok berdasarkan apa yang mereka tahu. That's why ada yang menjawab very detail. Okay? Jenis haiwan, apa yang dia buat sebagai makanan, hubungan yang baik, sebagai contoh kan. Ada juga yang jawab secara umum. Ya? Dalam kualitatif tidak ada jawapan yang salah ataupun yang betul. Kerana dia berdasarkan kepada pemahaman seseorang. Bukan saya cakap, Creswell. Creswell ni ialah salah seorang yang leader dalam qualitative research daripada kita memang akan cite nama beliau dekat dalam penulisan kita. Ya? Penulisan kita, tesis, artikel dan sebagainya. Okay. Oh, okay. Saya baru dapat pengesahan daripada sekretariat. Saya sepatutnya sampai 11.30. Alright. But it's okay. Kita akan cover. Okay, akan cover benda yang sepatutnya. Bayangkan, kalau kita dapat sesuatu data tu, kita tidak ada lampu suluh. Okay, lampu suluh means apa yang kita nak cari sebenarnya. So it is very important. Apabila kita menulis dalam bab 1 sebagai contoh kan. Bab 1 saya dah itemize 3 persoalan kajian. Okay? So, persoalan kajian ni ialah apa yang kita nak tanya supaya kita boleh dapatkan jawapan. So, secara contextual, okay, secara how shall I say this? Practical contextualnya, apa yang kita tanya di awal kajian, kita sepatutnya boleh jawab di hujung kajian. Secara senang je lah. You must be able to answer your research questions and objective by the end of your research. Pengajian 3 tahun, awal tahun yang pertama tu, kita dah decide. Saya nak bertanyakan 3 soalan. Buatlah apa pun daripada tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. But at the end of the year, sebagai contoh, you dah boleh jawab persoalan yang kita tanya daripada awal tadi. Okay. So, apa benda yang kita nak buat ni sebenarnya? Kita kena, daripada kita dah tahu ada 3 soalan yang kita nak tanya sebagai contoh dekat belah kiri ni kan, apakah jenis binatang, apakah amalan binatang, bagaimana hubungan sesama binatang, so what you do? What do you do? Kita akan berbekalkan soalan ni, guided by our research questions and objective, we go and ask questions. Kita bertanyakan soalan kepada orang. Siapa nak tanya kepada siapa? Tanya orang yang stakeholders of information. Mereka yang mempunyai jawapan kepada persoalan kita. Okay, so, but you don't ask them the direct research question kan? Kita akan devise instrument
Instrumen ni ialah untuk membantu kita mendapat jawapan. So kita pun device instrumen dalam bentuk temu bual, FGT, observation, survey sebagai contoh. Kan sekarang famous online ni semua buat online survey kan, Google survey lah, Google Forms lah, Office Forms lah, Survey Monkey, Quick Survey dan sebagainya. Okay. Why? Kita boleh buat survey tersebut, soalan tertutup, soalan terbuka dan sebagainya. Bagi je link kawan-kawan akan dapat. So instrumen-instrumen yang kita bangunkan mestilah validated berdasarkan research questions dan objektif kita. Kalau kita device instrumen yang tidak konsisten dengan research questions dan objektif, problem lah. Okay. So instrumen tu kita bertanyakan jawapan, kita bertanyakan soalan dan kita akan dapat jawapan. Jawapan pun balik kepada kita lah. Sekarang sebagai contoh, gambar yang berada dekat depan kita, ini adalah data yang kita telah kumpulkan. So daripada data tersebut, kita guided by our research questions and objective, iaitu apakah jenis binatang dalam hutan. So kita boleh tengok, ada binatang darat, ada binatang udara, ada binatang air, ada binatang yang dua-dua darat dan udara dan sebagainya. So now, kita dah menjawab persoalan yang pertama. You see, without the research questions and objective, kita tidak ada lampu suluh nak tengok kepada data kita. Dengan berpegang kepada questions and objective tersebut, barulah kita boleh tengok kepada data. Apa benda yang kita nak cari tadi lah. Sebab kalau kita tak ada, dan kita akan distract ke semuanya benda yang ada kat dalam depan kita. Soalan yang kedua, apakah amalan binatang ketika siang hari? Siang dekat ni, gambar siang kan. So, ada yang bermesyuarat, ada yang sedang makan ni, lembu tengah makan, minum. Tiger ni macam muka sedih je, sedang bergembira, terbang-terbang. Sebagai contohnya, ada yang muka masam kat bawah pokok, ada yang sedang duduk saja sambil tengok ke kamera. Sebagai contohnya lah. Okay. Amalan. So that's why saya dah bold dan underlinekan keyword tiap-tiap soalan ini. Kita dalam membangunkan research question, kita tak bangunkan ayat yang panjang. Kita buat ayat yang suffice for us to understand what is it that you're looking for. I am looking for journeys, time. I'm looking for amalan, practice. I'm looking for relationship, hubungan. Hubungan sesama binatang. Adakah mereka bergembira, adakah mereka bergaduh, adakah mereka bersembang sesama sama lain dan sebagainya. Okay. Based on that, barulah kita boleh tahu apa yang kita nak cari. Now, saya nak kembali kepada point yang dicakapkan tadi bila saya dah tunjuk satu slide yang ada questions and objective, data kita tu kan. Kita highlight tadi tu. Sebenarnya itulah yang perlu kita buat. Persoalan yang berwarna biru sebagai contoh yang saya representkan dengan warna ialah warna ni yang akan menjadikan poin-poin berikutnya. Okey. Berdasarkan itu, saya juga dah announce checkbox. Okey. Iaitu seorang, iaitu Nur Hayati Muhammad Yusof. Nur Hayati Muhammad Yusof yang pertama memberikan jawapan persoalan saya tadi. Haiwan air, darat dan udara mencari makanan, hubungan yang baik kerana semua nampak harmoni, akan menerima satu set video kepara Jepun yang saya sendiri bangunkan, iaitu set 13 video kualitatif. Apakah dia? Siri video kepara Jepun disediakan oleh saya berkisar mengenai pengumpulan data kualitatif, analisis data kualitatif dan juga penyediaan laporan dapatan sehingga strategi, validity dan reliability kajian kualitatif. So, kalau boleh tengok ni, saya besarkan sikit. Nampak. Okay. Ini berlatar belakangkan perjalanan saya dan beberapa orang teman. Teman tersebut pun berada dekat dalam webinar sesi pada hari ini, iaitu sedang semua orang berjalan travel, pergi macam-macam tempat. So tengok latar belakang saya pun macam-macam, ke tempat peraminan, salji, universiti sebagai contoh, Port Sakura dan sebagainya.
saya bawa kaki tripod. Kaki tripod ni untuk saya nak letak handphone dia tu, saya ambil gambar lah. Dan video ni very santai dan saya memang, ni tajuk-tajuk lah video dan sangat ringkas dalam 3 minit saja. Tiap-tiap video dan ini ceritanya siapa saya dan ia dijual lah pada harga RM30 sahaja. Saya nak ber-announce bahawa yang memberikan respon yang pertama tadi iaitu Hayati akan mungkin boleh contact saya selepas ni untuk saya berikan akses ini. Okey. Alright, kita teruskan kepada poin yang berikutnya iaitu hubungan sistem data. Okey, alright. So, apabila kita dah ada data tadi, macam mana kita nak buat analisis tu? Kita boleh tengok saja, tengok pun boleh tapi nanti lupa sebab dia tak sebenarnya gambar yang cantik sekeping macam tadi je kan. Dia mungkin adalah 20 helai kertas seperti ini. Tiap-tiap satu helai ni, dia akan ada banyak muka surat, iaitu transkrip. Atau you can also visualize literature lah. Sebab itu saya boleh pakai literature juga kan. Literature ni, satu artikel 10 muka surat. Dan kita bukan ada satu artikel, kita ada sampai ratusan artikel. Dan tiap-tiap satu artikel ni, kita macam mana kita nak cari poin-poin penting dalam ni. Kaedah pertama yang orang buat ialah menggunakan kertas dan gunting. Kertas dan gunting ni, mereka akan print transcription dalam kertas yang berwarna dan kita akan gunting menggunakan gunting untuk tiap-tiap satu poin. Oh, poin ni, perenggan ni bercakap mengenai poin nombor 1, saya gunting bahagian tu, letak setempat. Letak dalam satu sambung surat lah. Sambung surat, question pertama. Buat benda yang sama untuk question kedua. At the end of the day, you will have satu surat yang penuh dengan cemisan-cemisan kertas. Tiap-tiap satu kertas ni, dia akan ada multiple colored papers lah dalam tu. Kerana ini akan represent different persons kan. Kalau biru ni orang pertama, hitam ni orang kedua, merah orang ketiga, hijau orang keempat sebagai contoh. So, guntingan itu menjawab persoalan pertama. Sampul yang kedua menjawab persoalan kedua. So what you do, kita kosongkan meja, letakkan hari ini sampul surat pertama, letakkan jawapan-jawapan tu supaya kita boleh rearrange. Oh, definisi komputer ialah definisi komputer ialah memproses data. Yang kedua ialah menyimpan data. Yang ketiga ialah memproses dan menyimpan data sebagai contoh. Okay? So dekat sini kita dah ada 3 jawapan. Okay. Dapatan untuk persoalan kajian yang pertama ialah definisi komputer ada 3. Okay. 1, 2, 3 based on jawapan. Simpan balik kertas tu, buka pula sambung surat yang kedua. Tiba lagi sekali dekat atas meja. Sebagai contoh, at the end of the day, you will be able to break your data into smaller chunks in order for you to understand your data and answer the research question. Sebabnya peringkat akhir dalam bab dapatan atau bab conclusion kita nak claim bahawa kesemua research questions telah terjawab, kesemua research objektif telah tercapai. Sebagai contoh. Kaedah yang kedua, orang akan menggunakan stick-on notes. Stick-on notes ni di mana kan dia boleh resealable kan, dia boleh tarik balik. Kalau tadi kawan kita pakai gunting tu letak atas meja, sekarang stick-on notes kita letak atas dinding. Dinding macam belakang saya ni, letak dinding, stick-on notes skala merah, hijau, biru dan sebagainya. So instead of gunting, sekarang kita tulis kat atas tadi tambah, tulis kat atas tadi tambah. So nanti kita rasa, saya nak rearrange balik ni. Ambil yang kalori ni, letak sekali dengan kali P, kali hijau dan sebagainya. Sebagai contoh lah. So, stick-on notes kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, orang akan menggunakan Word ataupun Excel processor. Sebenarnya, buka Microsoft Word atau Microsoft Excel. Kerana Microsoft Word buatkan table, sebab Excel dah ada table. So, letakkan table, sub-table, jawapan dan sebagainya. So, kita akan lebih memahami data kita. So, sekarang, tidak lagi menggunakan gunting, tidak menggunakan stick-on notes, but you simply copy from your data, put into the columns of that statement. Okay? Kaedah yang keempat ialah KADAS. KADAS ni tergeliat lidah nak sebut mula-mula tu KADAS kan. Computer Aided Qualitative Data Analysis Software. Ada banyak perisian KADAS di luar sana. Namun, apa yang saya fokuskan pada hari ini ialah
Atlas TI. Ya, Atlas TI yang satu perisian itu analisis data kualitatif. Sewaktu saya belajar menggunakan Atlas TI ialah version 6, version 6. Okay? Kemudian bila saya dah nak selesai PhD, okay, version 7. Okay? Kemudian bila dah selesai version 8, sekarang dah ada version 9. Apa yang saya nak negotiate pada hari ni lah. Okay. So what is it actually? So you can see, inilah data kita. Interface untuk software itu, inilah data kita. Inilah poin-poin penting dekat sebelah data kita. Okay. So kita highlight bahagian ini dan berikan kod. Okay. Highlight bahagian ini dan berikan kod. Pada masa yang sama dia akan membangunkan kod-kod kita. Okay. So again, kita kembali. Kalau menggunakan Atlas CI tadi, tiap-tiap dataset ini kita akan kodkan dia, kita akan label ataupun taggingkan dia menggunakan software sahaja. Kita labelkan perenggan pertama dengan kali biru, perenggan yang kedua, dokumen-dokumen berikutnya pun sama. At the end of the day, kita akan dapat something yang macam ni. Tiap-tiap dataset kita ada banyak highlighted sections yang mana kita nak identify dengan label-label yang berlainan. Okay? Apabila sampai waktu untuk saya nak menulis dapatan tersebut, saya boleh beri arahan sahaja kepada LTCI untuk mengeluarkan kesemua data ini dalam bentuk ini. Output daripada LTCI. Bukan saya. Okay. Output daripada LTCI ialah automatic retrieval from all of your documents, only the related sections, the ones that you have highlighted before, from all of the documents and arrange them based on code names. Katakanlah nama kod kita ialah definisi. Kalau biru tadi contohnya ialah definisi kan. Dan merah ni mungkin problem. Hijau mungkin suggestion. Purple, sepatutnya purple ni tak sure kita boleh keluar kuning. Okay? Purple ataupun kuning ni ialah way forward, future research dan sebagainya. So, of course tidak dapat arrow, tapi sebenarnya output ini boleh dihasilkan dalam beberapa saat sahaja. Dia akan mengcompile kesemua yang kita dah pernah highlight daripada kesemua artikel kita dan menyusun berdasarkan nama kod. Okay. So berdasarkan itu, saya pun pergilah bengkel tahun 2010. Bila saya balik, saya berpraktis menggunakan Atlas TI dan saya rasa macam benda ni sangat membantu. Saya pun share dengan kawan-kawan saya. Bila saya share dengan kawan-kawan saya, ramai orang menggunakan Atlas TI sehingga saya telah mendapat perhatian orang lelaki yang berada dekat tengah tu. Orang lelaki yang berada dekat tengah ni bernama Thomas Moore, MUHR. Thomas Moore ialah mantan CEO, former CEO of FTCI. Beliau baru sahaja retire dalam 2-3 bulan yang lalu. In fact, it was last month, bulan lepas. Pada ketika saya mengenali beliau, ketika saya menyertai persidangan pengguna FTCI tahun 2015 dan 2017, beliau masih adalah CEO dan saya menggunakan perisian FTCI sepenuhnya untuk penulisan literature review dan juga analisis kualitatif research saya. Okay? So, berdasarkan pengalaman saya tu, saya mengajar kawan-kawan pula minta saya mengajar kawan-kawan mereka. Kawan-kawan mereka tu menceritakan kepada kawan-kawan mereka, okay, tanpa saya sedari, keputusan yang saya buat pada tahun 2010 untuk mengajarkan kawan-kawan within my small circle of friends menjadi pada hari ini. Okay? Sehinggalah kejadian pada hari ini di mana kawan-kawan mungkin tak kenal saya sebelum ini, tapi tidak sengaja kenal saya pada hari ini berdasarkan word of mouth orang lain dan juga tindakan proaktif daripada tim MPWS. Okay? Saya suka mengatakan tim MPWS telah membantu saya kerana bila saya mengajar FTCI tu, saya masih seorang student PhD. Okay? Kerana saya tak boleh nak fokus untuk penulisan PhD saya, buat lagi training dan sebagainya, saya pun telah berkolaboratif dengan pihak MPWS untuk membantu saya manage kesemua training saya. Okay? Kesemua training saya memang melalui MPWS sehingga saya selesai buat PhD. Okay? Dan
in fact pada hari ni mereka masih membantu saya untuk mengkoordinate supaya saya boleh fokus kepada jadi macam penulisan dan sebagainya lah sebagai seorang pensyarah kan. Okay. So semua pihak-pihak yang telah menyentuh kehidupan saya daripada dulu 2010 sehingga pada hari ini dan insyaAllah sehingga seterusnya yang akan datang, termasuklah ke semua peserta BK saya online dan juga offline untuk membantu saya menceritakan pasal FTCI tadi. Okay. Alright. So yang belah kiri ni ialah sahabat saya daripada Madrid, Madrid, Spain, Spanyol, juga rakan trader yang pada ketika itu, sebab saya juga trader untuk FTCI, kami banyak spend masa lah dengan Thomas pada ketika pergi ke persidangan tersebut. Okay. Jadi, ini adalah salah satu bengkel FTCI. Pada ketika itu, bengkel FTCI 8 belum ada COVID, tidak ada penjarakan sosial. So, as you can see, kami semua hadir ke bengkel tersebut untuk kita belajar pasal FTCI untuk analisis kualitatif dan juga untuk literature review. Okay. So what is it actually? Saya tak naklah go into development of FTCI, you can see it yourself kan. Nanti juga ada dalam slide, tapi saya nak fokus pada slide ini. Okay. Iaitu juga saya tak nak go into very detail kerana point apa yang saya cakap tadi, saya akan lebih banyak bercakap bengkel sehari saya. Okay. Bengkel sehari di mana saya akan belajar dari pukul 8.30 sehingga pukul 5 petang. Online ataupun offline. Sekarang ni musim online lah kan. Saya akan belajar online dan kawan-kawan peserta akan join di komputer masing-masing, hasilkan projek FTCI di komputer masing-masing menggunakan sampel data masing-masing. Okay, saya tak bagi sampel data kerana saya nak selepas habis bengkel, dalam bengkel praktis atas data sendiri. Dah habis bengkel boleh terus continue sahaja. Okay, continue. Kalau literature, mumpung literature dan selepas tu boleh teruskan literature review. Kalau analisis, letakkan data. Letakkan data supaya boleh teruskan data selepas tu. Okay. Jadi, kawan-kawan setuju atau tidak kalau saya katakan dalam kita nak menghasilkan literature review atau kita nak menganalisis data, ada 3 stages sahaja yang penting. Okay? 3 stages utama. Stages utama ialah kita menyediakan data. Menyediakan data means go collect data, come back with the data, put it into FTCI, get it ready to be analysed. Okay? Sama juga, masuk online database, dapatkan artikel, masukkan artikel dalam FTCI, get it ready to be reviewed. Sama je konsep dia. Yang pertama. Yang kedua, kita akan menganalisis data tersebut atau kita akan mereview artikel tersebut di mana kita akan buat highlighting, that's why saya sebut segmenting, dekat sini segmenting, kita highlight, kita buat word crunch dan word cloud, kita akan codekan, kita labelkan dengan kata-kata, dengan tema-tema tertentu dan kita akan hasilkan memo. Meaning, whatever that you do, you play around with your data by using the features inside of FTCI, okay? Kemudian kita akan menyediakan laporan. Laporan ini dalam bentuk visual, textual dan juga numerical. Mungkin saya boleh demonstrate sedikit, mungkin tak sepenuhnya. Saya telah menambahkan 4 dokumen dalam projek saya. Semua boleh lihat kan? 4 dokumen dalam projek saya ni. Okay. Ini adalah sampel data. Dalam bentuk MP3 di mana saya boleh play data tersebut. Okay, so like I said, one of the big questions that I've been receiving lately is, hey, how am I able to be... Okay, sebagai contoh, kita buat dia lagi. Play. It's worth the work. It's all I can remember I've done for the day. Okay. Sebagai contoh je lah. Dan juga saya ada Word document.
Ini Word document. Ini adalah PDF. Oh, patut saya buka mesti siap tadi. Inilah PDF. Ini PDF saya. Berkaitan dengan sports. Dan juga ini ialah Word. Berkaitan dengan sport. Dan saya jadi lagi satu data iaitu dalam bentuk image. This is by saya sikit. Right. Dan ini adalah dalam bentuk image lah. Gambar sukan. Okay. Sebagai contoh, saya nak pilih satu sahaja persoalan kajian saya, iaitu apakah kelebihan bersukan? What are the benefits of sports? Okay. So, benefits of sports saya akan mulakan dengan textual terlebih dahulu. Okay. Benefits of sports yang pertama ialah healthy lifestyle. Saya akan ambil je contoh, sebagai contoh. Ayat ini menerangkan mengenai healthy lifestyle. Maka saya pun yang pertama, well-being. Okay, improve physical well-being. Highlight terlebih dahulu dan saya akan letakkan nama kod sebagai physical well-being. Physical well-being. Apa? Sebagai contoh, dapat tak? Apa yang berlaku, saya highlightkan tadi, dia akan mengeluarkan, saya berikan nama kod physical well-being, pada masa yang sama, kod tersebut telah ditambah ke ruangan sebelah kiri sebelah sini. So dia akan terus physical well-being dalam kurungan satu, dan menunjukkan ada satu physical well-being. Okay. So saya baca lagi. Okay, dekat sini dia tulis mental well-being. Okay, sebagai contoh. Apply code mental well-being. Lagi sekali, saya highlightkan dia dan berikan nama kod mental well-being dan dekat sebelah kiri mental well-being telah ditambah. Kemudian improvement quality of life sebagai contoh. Improve quality of life. Quality of life. Right. Lagi satu ialah kalau saya pergi kepada video pula dekat sini, dapat tak physical well-being? Oh, kawan dia sihat lah. So, saya pun highlight bahagian physical well-being. Ambil physical well-being, drag dan drop ke atas highlighted section. So, bahagian ini telah di-highlightkan. Sama juga, ini ialah mental well-being. Okay, kerana mereka happy kan? Dah berenang sekali, sama-sama menang dan happy. Okay, inilah mental well-being sebagai contoh. Kat sini pula, kod baru iaitu improve teamwork. Sebagai contoh, saya boleh letakkan teamwork. Okay. Pada masa saya membaca data saya, kod dekat sebelah sini sebenarnya bertambah daripada semasa ke semasa. Which is, I do not have to keep track. The software will help me to keep track apakah data sections yang berkenaan dengan nama kod tersebut daripada pelbagai data saya. Saya punya pendota ini pula. Okay. Cuba dapat tak melihat lagi. Saya tutup sekejap. Buka balik. Okay, the document itself. Sampai sikit. Terlalu kecil. Okay. Physical and psychosocial health. Okay. Ini ialah sebagai contoh psychological benefit. Okay, saya apply code psychological benefit. Okay, tambah. Yay, psychological benefit telah dilinkkan kepada kod tersebut
Pada masa yang sama, psychological benefit pun muncul dekat sini. Okay. Last one, mungkin last one lah saya nak test dan demonstrate. Dekat sini, Anda bercakap mengenai healthy lifestyle. Okay. Kalau kita bersukan, kita boleh dapat healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Data yang terakhir saya nak tunjukkan dalam bentuk audio. Sebab kadang-kadang kita jalankan audio perbualan kan. Kalau kita tak nak transcribe, boleh terus analyze. Alhamdulillah, maafkan saya. Okay, so audio ni, kita boleh play dia. Okay, bahagian ni bercakap mengenai physical benefit sebagai contoh. So, saya akan highlightkan bahagian ini dan bawa physical benefit, physical well-being. Drag dan drop ke atas bar ini, okay, physical well-being. Sama juga, yang ini bercakap mengenai improve quality of life. Senang sahaja. Okay, apa yang kita buat ialah konsisten dengan senarai kod yang kita bina. Why? Sebab nanti dalam bab dapatan, kita nak ceritakan mengenai senarai kod ni lah. Okay. So kita pun, okay, sekarang kita taggingkan data sections from our data to the relevant label. Label inilah dimasukkan dalam kod. Maka saya buka senarai kod dan sekarang saya melihat satu persamaan di antara mereka, iaitu ini semua menjawab persoalan pertama, iaitu what are the benefits of sports? Okay, saya pun letakkan ini. Nampak tak? Bilangan yang ada kat tepi ni, healthy lifestyle 1, improve quality of lifestyle 2, improve teamwork 1. Saya juga boleh sort dia based on groundedness. Kita nak menunjukkan paling ramai sekali, paling banyak menyatakan ialah physical well-being. You bersukan, you boleh dapat kuat secara fizikal. Kedua, mental well-being. Okay? Yang seterusnya, improve quality of life. Seterusnya lagi, di satu-satu dia, improve teamwork, psychological benefit dan juga healthy lifestyle. Saya mahu meletakkan kesemua ini di bawah research question number 1, yang mana saya akan menggrupkan kod-kod ini menjadi research question 1, RQ1, benefits of sports. Okay, benefits of sports dalam kerutan 6 menunjukkan bahawa ada 6 benefits lah. Okay. Seterusnya, untuk menjawab persoalan research question number 1, saya boleh menterjemahkan dapatan saya ini dalam 2 format. Format yang pertama ialah network. Secara visual, seperti mana kita tengok peta bintang, okay? Mind mapping application, di mana kita ada satu idea dekat tengah, there are branches going out, okay, seperti ini. Benefits of sports ada improve teamwork, physical well-being, improve quality of life, mental well-being dan sebagainya lah. Dan untuk titik satu ni, okay, saya juga boleh mengeluarkan statement tadi dalam bentuk quotation. Quotation adalah statement yang mereka telah nyatakan lah. Saya kecilkan sikit. Saya nak addkan ke semua quotation yang ada. Saya tak perlu pun pergi kepada data asal nak tengok balik apa yang saya telah highlight tadi. Sebab semuanya telah dinyatakan dekat dalam sini. Okay. Quotation. Jangan risau kalau saya laju sebab dalam fikir saya memang akan bagi peluang semua untuk buat sendiri lah. Okay. Dan saya juga boleh change layout. Sebagai contoh, saya nak betul-betul 3. Sistem akan terus susunkan untuk saya. Benefits of sports, dia ada healthy lifestyle, ini statementnya. Improve quality of life, ini statementnya. Sebab tadi macam ada gambar kan. Preview. Ada gambar. Satu gambar ada yang ni. Preview. Saya dah lihat sekali auto 3. Okay, so dia akan terus susun untuk saya melihat data-data saya tadi dalam format visual supaya saya boleh lihat lah. So mungkin saya akan pergi kepada yang lain sebagai contoh organik. Dia akan tunjuk dalam bentuk organik lah. Kepada mind map. Idea kat tengah. Keluar lagi dan sebagainya. Okay.
Saya juga boleh save, export gambar rajah ini dalam bentuk PNG. Keyword saya nak letakkan dekat atas desktop. Okay, saya. Okay. Alright. Terlalu excited bercerita sampai sesama. Okay. Alright. So let's take a look how it looks like. Ada gambar rajah saya tadi. RQ Benefits of Sports. Inilah dia. Dia dalam bentuk PNG yang mana kita boleh insert dalam Microsoft Word sebagai dapatan kita atau insert dalam PowerPoint presentation sebagai presentation kita. Presentation dapatan dalam bentuk mind map lah. Okay. Seterusnya, saya juga boleh tutup. Okay. Tutup. Tak nak save sebab boleh buat balik anytime selepas ini. Okay. Saya juga boleh menghasilkan report tadi dalam bentuk visual, sekarang dalam bentuk textual. Okay. Saya dah all items dalam bentuk comment, quotation, content, create report. Evaluating report. Okay. Besarkan sikit supaya kita boleh dapat project analisis saya, report created by the user lah, saya user komputer ini. Ada 6 quote kesemuanya. Yang pertama adalah physical well-being. Okay, dia audio tak keluar lah. Inilah textual kan. Sports well-being daripada dokumen bernama sports well-being. Inilah statement yang saya telah highlight. Okay, dan ini adalah image. Okay. Physical well-being ni orang tengah buat gambar pun keluar lah dekat dalam Microsoft Word. Mental well-being. Okay. Ada statement daripada dokumen bernama sports well-being dan juga sports physical. Improve quality of life, improve teamwork, psychological benefit dan juga healthy lifestyle. Boleh bayangkan tak kalau kita buat literature review, nama-nama quote tu kita selaraskan dengan chapter dan subchapter, heading dan subheading dekat dalam bab literature review kita. Sekiranya ini adalah analisis kualitatif, nama-nama quote tu kita konsistenkan dengan heading dan subheading untuk subchapter dapatan kita. Okay, so the output that you have here is already in the arrangement of your literature review, or this is already in the arrangement of your bab dapatan. Okay, mungkin saya itu untuk saya bahagian saya demonstrasi. Saya nak ceritakan sedikit saja mengenai website kita, iaitu www.atlasdi.com. Dipersilakan kawan-kawan untuk datang ke website atlasdi.com untuk melihat banyak maklumat lah. Apa yang saya demonstratekan tadi ialah Atlasdi desktop, Windows. Kita juga ada MacBook version. Siapa yang boleh dengan MacBook boleh download Atlasdi MacBook. Sila pergi ke atlasdi.com, boleh ambil produk dan ambil free trial version. Okay, so dia boleh try lah. Try around, tambah dokumen, try buat coding macam saya buat tadi. Dan kita juga ada mobile version di mana Android phone, Android tablet, iPad, iPhone tak boleh, iPad boleh download, pergi ke App Store atau Play Store dan key in Atlasdi untuk download. Okay. Di samping itu kita juga ada Atlasdi Cloud. Okay, di mana kalau tadi device specific, kita boleh letak laptop, kita boleh letak dekat dalam handphone, kita boleh letak dekat dalam iPad. Tapi sekarang kita juga boleh ada web base. Atlasdi Cloud adalah web base. Boleh pergi kepada cloud@atlasdi.com untuk melihat data tersebut lah. Okay. Right. So itulah yang saya nak sharekan dekat dalam jom bertemu dalam bengkel yang akan datang. Sekiranya ada sebarang persoalan, boleh siapa ada buka mikrofon ataupun
ataupun share di dalam chat box, sebab sekarang saya nak bukakan satu page. Saya nak sharekan. Okey, ada dua perkara yang saya ingin kongsikan. Perkara yang pertama ialah mengenai grup Atlas TI Researchers Group di Facebook. Saya ingin menjemput kawan-kawan untuk join grup Atlas TI Researchers Group. Link telah disediakan dekat dalam page, dalam chat box, okay? facebook.com/groups/Atlas TI Researchers. Okay? Yang kedua, saya ingin kongsikan ialah page untuk review Atlas TI Malaysia. Saya mohon kawan-kawan untuk klik di ruangan ini untuk meninggalkan review seminar pada hari ini. Okay? Apa pendapat, apakah reflection bengkel pada hari ini, seminar pada hari ini? Mohon tinggalkan review, okay? Sehingga pukul 12 tengah hari, setengah jam, kawan-kawan mempunyai masa selama setengah jam untuk meninggalkan review masing-masing di page ini. Saya akan memilih 3 orang pemenang yang meninggalkan review untuk memenangi video kembali jemput. Bagi kawan-kawan yang mungkin baru masuk, saya tengok ada pertambahan ahli, pertambahan peserta pada hari ini. Video kembali jemput ialah seperti yang saya kongsikan tadi. Set 13 video kesemuanya. 13 video. Tajuk-tajuk video ada dinyatakan. Okey, ini adalah maklumat lah. Video kembali jemput bernilai RM30 ada dinyatakan di sini. Untuk penceritaan saya lah, berkaitan dengan siapa saya, video macam mana saya boleh end up menghasilkan video kembali jemput dekat sini, yang bernilai RM30. Okey, saya dah tinggalkan review. 3 orang akan dipilih sebagai pemenang. Saya rasa saya sudah sampai ke penghujung sesi saya. Saya ingin memohon maaf sebarang kekurangan on my part, terutamanya saya cuma sesembur pada hari ini. Okay? Saya harap penjelasan saya jelas. Sekiranya ada sebarang persoalan, you can contact me on Facebook, okay, kerana responsif dekat Facebook untuk respon lah, okay, bila private message dan sebagainya. Nama saya dekat situ, iaitu dekat grup ATCR Researcher Study dan juga di ATCR Malaysia Review Study. Okey, yang menganjur, saya rasa saya sudah sampai ke peringkat akhir. Mohon maaf, segala yang buruk semua datang daripada saya, yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ya. Boleh tak kita nak ambil gambar sekejap? Sungguh, saya lupa. Selalu saya tak lupa, tapi saya lupa hari ini.
Saya mohon kawan-kawan untuk membuka webcam masing-masing supaya kita boleh ambil gambar kumpulan. Start je. Okay. Asus, Atika, Azdina, Fabian, Jenny, Marlina, Mas Sufian. Jom kita buka webcam masing-masing. Mazira, Ros, Putri Akmal, Nurul Hasana, Nura Zura, Muhammad Fariduddin, Ros Ubi, Zairin dan Zabli. Jom kita buka webcam supaya kita boleh ambil gambar dan ramai-ramai. Sebagai bukti kehadiran pada hari ini. Kalau ada gambar maksudnya hadir. Tak ada gambar tak hadir. Ana tak sempat dah posing. Dah ambil gambar Okay, doktor sekali lagi Okay, freestyle. Freestyle, okay. Ubi tolong ambil gambar. Ya, saya. Okay. Okay. Dan terima kasih semua. Terima kasih semua. Keep in touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.